Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita sekali lagi dalam sesi Wacana Ilmu bersama seorang tokoh yang sangat berpengalaman untuk membincangkan satu topik yang sangat menarik pada hari ini. Beliau ialah yang berusaha Dr. Hajar Rozia binti Abdullah, pengarah bahagian profesionalisme guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada hari ini yang berusaha Dr. Hajar Rozia akan membicarakan topik yang bertajuk kelestarian kecemerlangan. Sebelum kita meneruskan sesi pada hari ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang yang berusaha Dr. Hajar Rozia binti Abdullah. Yang berusaha Dr. Hajar Rozia binti Abdullah dilahirkan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, kira-kira 58 tahun yang lalu. Beliau telah memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang sains maklumat di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005. Sebelum menjawab jawatan sebagai pengarah bahagian profesionalisme guru, beliau bukan saja berpengalaman mengajar di sekolah tetapi juga beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai penilai di bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan. Beliau juga telah berkhidmat di bahagian pengurusan sekolah harian, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas dan jawatan terakhir sebelum beliau ke bahagian profesionalisme guru sebagai Ketua Nazir. Para hadirin semua, bermula pada tahun 2020, bahagian profesionalisme guru Kementerian Pendidikan Malaysia telah diberi kepercayaan untuk menggalas satu tanggungjawab yang sangat besar selaku peneraju pembangunan profesionalisme guru cemerlang. Bagi memastikan hasrat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, bahagian profesionalisme guru atau BPG sentiasa komited untuk memastikan bahawa guru cemerlang akan sentiasa mendapat latihan yang secukupnya, bukan saja untuk sentiasa kekal cemerlang di grade sedia ada tetapi juga mempunyai kompetensi yang secukupnya apabila mereka memohon laluan cemerlang pada grade yang lebih tinggi pada masa akan datang. Justru itu, yang berusaha doktor memohon kongsikan sedikit berdasarkan pandangan BPG dan KPM secara umumnya mengapa seseorang guru cemerlang tersebut perlu sentiasa mengekalkan kecemerlangannya dalam kerjayanya sebagai seorang pendidik. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, terima kasih Dr. Sharifah Sarban Jamilah, moderator kita hari ini. Alhamdulillah, dengan rezekinya adanya pada mesyuarat Jemaah Menteri tahun 1993 telah meluluskan laluan kenaikan pangkat pegawai Perkhidmatan Pendidikan sebagai guru cemerlang. Seterusnya, daripada guru cemerlang tu ada pula pengetua guru besar cemerlang. Daripada situ ada pula pegawai cemerlang. Sebenarnya laluan cemerlang tu memang sangat berpatutan. Kerana sebagai pendidik kita tak dapat tidak tetapi kena berlaku profesional. Profesionalisme memerlukan kecemerlangan. Perkara ini juga telah termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 merancang dan mengukuhkan laluan pegawai perkhidmatan pendidikan berprestasi tinggi. Tinggi ya, menekankan pembangunan profesionalisme berterusan. Apa yang kata berterusan ni? Apa yang kata profesional ni? Profesional bermaksud bila kita melakukan sesuatu perkara, kita buat habis baik. Kita merancang dengan betul. Kita memikirkan segala aspek perkara yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan kerja buat kita untuk mendidik anak bangsa itu telah kita fikir dan kita rancang dan telah kita juga buat penilaian adakah yang kita buat ini yang terbaik pada masa itu. So, laluan cemerlang ini membolehkan pegawai perkhidmatan pendidikan menikmati pelbagai keistimewaan. Antaranya, kenaikan pangkat
ke grade yang lebih tinggi dalam tempoh yang singkat. Okey, marilah saya huraikan ya. Kenaikan secara biasa, kalau sekarang ni semua PPP adalah kumpulan yang telah bergraduat. Bermula dengan DG 41. Kalau kita duduk biasa-biasa, selepas 8 tahun ke-8 baru boleh isi untuk kenaikan pangkat secara tambis berasaskan kecemerlangan. Makna kata tahun ke-8 tu isi, tahun ke-9 atau ke-10 baru akan dapat grade DG44 ataupun DG44. Tetapi saya yakin dan percaya semua guru yang bergraduat sama ada daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia maupun daripada Universiti Awam Malaysia telah mendapat pendedahan melaksanakan kajian, khususnya kalau pendidikan ni kajian tindakan. Jadi dalam kita membuat kerja kita harian ini, kita pasti akan mendepani dengan pelbagai isu dan cabaran. Jadi untuk kita menjadi cemerlang, kita setiap hari kena fikir bagaimana hendak mengatasi atau menangani isu tu dengan bijaksana. Saya tekankan dengan bijaksana. Makna kata, kalau kita hadapi sesuatu perkara, kita tak ulangi kesilapan yang mendatangkan kepada sesuatu perkara tersebut. Jadi, perkara ini adalah perkara yang kita buat setiap hari sebagai pendidik. Jadi, sebagai permulaan, gerak langkah untuk jadi cemerlang bermula pada guru permulaan di grade DG41. Macam mana nak buat? Kan? Duk kata cemerlang ni apa? Macam mana nak buat? Apa yang kena buat ni? Senang. Tak susah. Pertama sekali ialah kita kena sistematik. Apa sahaja perkara yang kita terima. Katakan hari ni saya terima, katakan okey, hari ni pendidikan Teams. Esok saya terima PISA. Esok saya kena pergi kawat kaki. Besok saya kena pergi bawa pasukan bola sepak. Tak apa. Apa saja yang kita terima tu, kita masukkan dalam satu fail. Makna kata kita jangan buang apa saja dokumen yang kita terima. Kerana akhirnya nanti dari dokumen-dokumen terima itulah akan mendatangkan kepada apa butir perkara yang kita hendak memberi fokus sebagai pendidik. Kerana setiap insan guru itu ada kebitaraan masing-masing. Ada orang mungkin kebitaraannya dalam bidang matematik. Wak Imah mengajar matematik sekolah rendah. Kalau kita ajar berasaskan kertas dan pensil saja, kita tidak membawa sesuatu perkara yang menyeronokkan. Sudah pasti apabila kita mengajar kira nombor atau angka tu, pasti ada murid yang lemah. Kalau budak tu lemah, anak kita ni lemah, macam mana nak atasi? Kerana kita sebagai pendidik, kita kena memahami psikologi kanak-kanak. Dia punya learning methods, kan? Ada orang dia sangat visual, lihat kepada perkara-perkara maujud. Ada orang dia kena dengar pendengaran, lihat tak faham. Okay. Ada orang dia kena lihat, dengar, dia kena pegang, dia kena bentuk. So daripada itu, sebagai seorang pendidik, kita akan lihat apakah bentuk-bentuk pengajaran yang hendak kita sampaikan kepada anak didik. Perbezaan bentuk dari segi teori ataupun pendekatan, okey, ataupun pedagogi, itulah yang akan menjadikan sesuatu kelainan yang boleh membawa kepada kecemerlangan cikgu sebagai pendidik. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi apa saja yang cikgu terfikir yang masalah tu, cikgu tulis di dalam kertas, cikgu rekod, simpan.
setiap perkara yang cikgu terfikir untuk menyelesaikan masalah tu, cikgu tulis dan cikgu cuba buatkan dalam bentuk model ke modul ke atau bahan bantu mengajar yang dapat menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Jadi kalau kita belajar dalam pembelajaran, kita ada project based learning, kita ada pendekatan cuba jaya dengan anak didik kan. Kita scaffolding. So cikgu, bila cikgu buat kajian tindakan atau analisis ke masalah murid itu pun adalah kaedah cuba jaya. Kita tak tahu sepada kita punya pendekatan kali pertama ni boleh menjadikan budak itu faham, ingat dan boleh terjemahkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kaedah cuba jaya ni kita rekod dan kita berulang kali kita buat. Kalau sesuatu tu kita repeat, kita ulangi, dan setiap kali kita ulangi tu ada kajian tu, maka itu akan menjadikan kajian tindakan tu kita boleh tukar kepada inovasi. Okay, setiap hari sebagai seorang yang hidup khalifah di bumi Allah ni, sentiasa kita buat inovasi. Kan? Di rumah kita buat inovasi macam-macam. Katakan kita nak sidai baju, tiba-tiba ampai kita putus. Nak cari tali rafia, tak ada tali rafia, tak apa. Tengok dawai ada tak? Kita tarik dawai, kita ikat. Kalau tak ada dawai, apa lagi yang ada? Mungkin ada wire elektrik. Pun kita, itu ialah cuba jaya kita dalam kehidupan harian. Begitu juga sebagai seorang pendidik. Seorang pendidik tidak boleh berhenti berfikir. Tidak boleh berhenti mengeluarkan idea-idea baru. Idea-idea baru ni tak mestinya kita fikir sebagai seorang individu. Ya cikgu. Jadi cikgu di sekolah, cikgu ada tim. Cikgu ada panitia, cikgu ada sama-sama guru-guru yang lain yang mengajar mata pelajaran sama. Jadi satu kepala fikir mungkin dapat satu, tetapi kalau sepasukan kepala berfikir, orang berfikir, kita akan dapat 2 atau 3 atau 4 kaedah penyelesaian yang lebih baik. Jadi yang penting sebagai pendidik ialah sentiasa melakukan kebaikan. Hari ini lebih baik pada semalam dan besok lebih baik pada hari ini. Itu yang dikehendaki oleh agama kita. Sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, kita manusia, kita kena sentiasa memikirkan jalan yang terbaik untuk orang lain. Jadi bagi kita sebagai pendidik, profesional pendidik, ialah memikirkan apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka tadi saya baru cakap grade 41. Grade 41 you buat inovasi simple-simple tu, you rekod dan bagi kawan-kawan lain cubalah inovasi yang cikgu buat, rekod. Itu dah cukup sebagai asas untuk menunjukkan cikgu ni sedang bergerak ke arah kecemerlangan. Jangan siapa? Bukan saja kemelancangan cikgu, itu bonus, tapi sebenarnya kecemerlangan anak bangsa, anak didik setiap masa dan ketika. Budak tak pandai, tak apa. Sebab itu kita dibayar gaji untuk memandaikan budak. Kalau budak pandai, kita tak diperlukan. Tapi kalau budak tu tak pandai, itulah tanggungjawab kita sebagai pendidik, roh pendidik, jiwa pendidik, etika kita sebagai pendidik untuk memastikan ilmu dapat diberi kepada murid. Ilmu tanpa adab jadi korang hajar. Bukan tak berkenawan, tapi jadi korang hajar kerana tidak adab. Tapi sebagai seorang guru, yang kita kena buat bukan saja mengajar, tapi kita mendidik. Mendidik roh, mendidik jiwa, mendidik minda. Itu tugas kita sebagai pendidik. You touch the heart, you touch the head, and you can touch the hand. So 3H. Heart, menyentuh hati. Head, menyentuh minda. Ya, berfikir, kreatif, kritis, dan menyentuh tangan. Akhirnya dengan guru yang boleh menyentuh 3H ni, heart, head and hand, kita dapat membentuk satu kumpulan insan
anak bangsa yang baik. Sebab itu kita nak guru cemerlang. Kalau guru tak cemerlang, mana mungkin murid boleh cemerlang? Kerana semuanya berpunca daripada guru. Memanglah ada anak-anak didik yang Allah telah kurniakan dengan IQ yang tinggi. Tapi IQ yang tinggi perlu dibentuk dengan EQ yang baik. Emotional quotient. Emotional quotient ialah peranan guru, ya, untuk murid melihat alam ini sebagai sejagat. Apa yang kita buat hari ini akan mempengaruhi orang lain. Itulah jiwa pendidik. Baik, selepas 44 nak buat macam mana? Nak duduk diam? Tak. Lepas 44, kita akan naik pada grade 48. Berapa lama nak tunggu nak mohon ke 48? Kalau cikgu dah dapat cemerlang pada 44, tunggu setahun confirm. Lepas tahun ketiga, siapkan dokumen, teruskan dengan inovasi, teruskan dengan pelbagai ramuan untuk memperelokkan modul dan model cikgu, dan teruskan perkongsian ilmu, simpan dokumen elok-elok, buatkan penilaian atas apa yang cikgu buat dalam kajian tindakan ataupun model atau modul yang cikgu buat sebagai inovasi, dan dinilai pula oleh rakan. Ada pula penilaian, dan cikgu teruskan dengan memasuki pertandingan pada pelbagai peringkat. Kerana sebagai orang yang cemerlang, cikgu tak boleh duduk diam-diam. Kalau cikgu tak duduk diam-diam, rugilah. Kerana apa yang kementerian hasratkan ialah orang yang cemerlang mencemerlangkan lagi kumpulan orang lain. Sama ada anak didik maupun rakan pendidik. Jadi, di sinilah peranan cikgu untuk terus memasuki pertandingan, membuat inovasi, mencari kejayaan demi kejayaan. Bukan saja di peringkat daerah, negeri, bahkan antarabangsa, tetapi dengan tidak meninggalkan anak didik. Kerana gaji yang kita dapat, imbuhan yang kita dapat adalah kerana kita mengajar, mendidik anak bangsa. Jadi, kemana pun cikgu pergi, apapun cikgu buat, yang paling penting ialah cikgu kekal mendidik anak-anak bangsa untuk berjaya. Berjaya ni apa? Berjaya ni bukan dapat straight A tu berjaya, ya. Paling penting yang berjaya ialah kalau kelas-kelas yang budaknya, saya selalu kata baik budi lah, daripada tak hadir, bosan dengan cikgu, hari-hari datang ke sekolah. Kerana dengan gaya cikgu punya semangat yang menyentuh jiwa dan perasaan dan nalurinya, menyebabkan murid itu rasa kasih pada cikgu, rasa suka dan minat pada pelajaran. Dengan adanya rasa kasih, rasa dipedulikan oleh pendidik, anak didik kita akan datang ke sekolah. Bila seorang anak didik datang sekolah, bukan saja dia dapat pelajaran daripada apa yang cikgu ajar, bahkan dia dapat juga pelajaran, pengetahuan dan pengalaman daripada rakan sebaya dan juga rakan-rakan guru kita yang lain. Maka kita akan merubah murid itu dari tak tahu jadi tahu. Okey. Dapat A bonus. Bukan A matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita ialah kita membawa anak bangsa yang celik akal, celik budi pekertinya dan mata hatinya terang. Kalau kata guru saya dulu, kita ada dua mata. Mata kepala dengan mata hati. Ramai orang ada mata kepala, tapi tak kurang juga yang lupa nak pakai mata hati. Bila kita celik mata akal dengan mata hati, barulah kita jadi manusia yang sempurna, dan kita buat sesuatu, kita buat untuk kebaikan, bukan untuk kemusnahan. Itu yang penting sebagai anak didik, ya, yang cemerlang. Itu yang kita nak guru buat. 48 tahun ketiga, selepas 3 tahun dah boleh isi untuk masuk ke grade 52. 52 confirm tahun itu dah boleh isi untuk masuk ke 54. 54 confirm dah boleh masuk ke grade hasi. Jadi cikgu,
Kan untung bila cikgu berada di laluan kecemerlangan ni, cikgu bukan saja mencemerlangkan diri cikgu, bahkan cikgu mencemerlangkan keseluruhan persekitaran cikgu. Cikgu dapat memberi pengaruh yang positif kepada rakan-rakan guru yang lain. Cikgu konsisten, fokus, orang lain lihat, orang lain akan terasa ingin mengikuti cikgu. Guru cemerlang ialah seorang guru yang mempunyai sasiah yang terpuji, berketerampilan dan patuh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam. Guru cemerlang juga ialah seorang yang prihatin terhadap kehendak murid dan juga boleh menjadi role model kepada rakan-rakan guru. Guru cemerlang ialah guru yang menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan kepakarannya, menjadi pakar rujuk, pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan pembelajaran, mampu mengenal pasti keperluan dan masalah pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi, maklumat dan komunikasi. Guru cemerlang ialah guru yang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran atau learning outcomes ke arah membangunkan potensi murid selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Guru cemerlang ialah guru yang memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi serta berkemampuan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan dalam pelbagai situasi. Guru cemerlang ialah guru yang berwawasan, mempunyai inisiatif, bersifat responsif dan inovatif dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Guru cemerlang ialah guru yang berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. Terima kasih Dr. Rozia atas penjelasan yang panjang lebar tadi tentang betapa pentingnya peranan seorang guru cemerlang dalam mengekalkan kelestarian. Bagi mengekalkan kelestarian kecemerlangan ini, sudah tentu yang paling utama ialah komitmen guru cemerlang itu sendiri. Bagaimana guru cemerlang berusaha untuk mengekalkan, malah mungkin menambah baik kualiti diri mereka secara individu, khususnya berkaitan ciri-ciri kecemerlangan seperti mana yang digariskan dalam buku terma rujukan Guru Cemerlang. Bagaimana doktor melihat kepentingan ciri-ciri ini dari sudut mengekalkan kelestarian kecemerlangan guru cemerlang? Mungkin doktor boleh berkongsi lagi, silakan. Okey, terima kasih Dr. Moderator. Guru cemerlang adalah orang yang terpilih kerana pertama mereka mempunyai kepribadian yang terpuji. Makna kata orang lain lihat tu orang rasa senang, orang ingin mengikuti dan ingin meniru lah, ya. Selalunya orang guru cemerlang ni mempunyai sasiah terpuji, berketerampilan dan berpegang teguh kepada etika perguruan, ya. Kita dalam kerajaan Malaysia ni ataupun program pendidikan ni kita ada standard guru Malaysia. Dalam standard guru Malaysia tu antara komponen-komponen yang kita ada ialah ilmu dan etika, ya, instructional, ya, pengetahuan, ya, pentaksiran, ya, ibu bapa, komuniti dan rakan sejawat. Jadi perkara ini yang merupakan perkara yang sangat penting yang dipegang dan dijiwai oleh seorang guru cemerlang. Jadi seorang guru cemerlang tu ia tidak lokek dengan kepribadian yang terpuji dan penguasaan yang tinggi dalam aspek pengajaran dan pembelajaran, mampu menjana, mengilhamkan motivasi dan potensi yang tinggi dalam kalangan anak-anak didik mereka. Ya, guru yang cemerlang dia sentiasa beriltizam untuk membuat yang terbaik. Murid-murid akan melihat
kepada tata kelakuan, cara perhubungan, cara kesantunan guru terhadap mereka, mereka akan teruja. Ini akhirnya akan menjadikan satu motivasi yang bertulisan suri teladan yang terbaik untuk membentuk masyarakat Malaysia yang berpengetahuan, beradab dan bertamadun. Jadi, sistem pendidikan negara ini akan meningkat tinggi dengan adanya guru-guru cemerlang. Apa yang maksudkan sistem tingkat tinggi ini? Ialah sistem penyampaian, mutu perkhidmatan yang kita jana dan kita berikan kepada guru lain dan juga kepada anak bangsa kita akan membawa perbezaan. Ya, tak boleh kata aku hanya seorang cikgu. Bukan, saya seorang cikgu. Kerana kalau kita baca dalam sajak Osman Awang, ya, yang membentuk seorang pemimpin, seorang doktor, seorang jurutera, seorang peguam, bermulalah dengan baca tulis oleh seorang guru. Maka kita, saya dan tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik, peranan kita lah untuk menjadi arkitek negara bangsa. Arkitek yang mencorakkan, mempengaruhi bagaimana insan-insan atau anak didik kita ni berfikir, bagaimana kita ni mewujudkan in English dengan izin, inquisitiveness dalam anak didik. Kerana anak-anak didik kita adalah orang yang sangat tinggi, orang kata, ingin tahunya. Kalau kita tidak menghalang anak didik kita, terutama di sekolah yang rendah, banyak soalan, tetapi sebenarnya yang mengekang dan menghalang kreativiti dan kritisnya anak didik sebenarnya berpunca daripada guru sendiri. Jadi kita berpandangan bahawa guru yang cemerlang boleh menjetik minda, membawa pemikiran, mencetus idea-idea baharu. Antara orang yang saya tengok yang cemerlang baru-baru ini, saya turun menilai seseorang, Waima anak didiknya ini seorang OKU masalah pembelajaran. Mengajar mata pelajaran sains, guru ini boleh selepas membuat penerangan meminta anak didiknya memikir apakah bentuk uji kaji sains yang boleh dibuat oleh anak yang OKU ni. Kalau kita ikut secara logik akal, kalau cikgu-cikgu kata, ni budak OKU, dia tak tahu pun tak apa. Tetapi cikgu yang cemerlang, ia dapat menjentik minda, memandu arah pemikiran anak OKU ni, sehingga anak OKU pun boleh bagi idea bagaimana nak buat eksperimen. Ya, contoh eksperimen rantai makanan ke atas roti berkulat. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi menyebabkan roti itu berkulat? Okay. Dan beliau lontarkan soalan ini kepada anak didik kerana masih PDPR, anak didik yang menyatakan bagaimana dia nak buat dengan keadaan ni, apa yang ada di rumah, nak membuat uji kaji proses peruputan ataupun berkulatnya roti. Jadi ini sebenarnya setiap anak didik tu deserve to get the best teacher. Every child deserve to get the best from every teacher. So, kita sebagai orang yang telah diberi imbuhan, nak tak nak kena buat yang terbaik supaya kita tak disoal nanti di dalam alam sana. Ya, jadi selain itu, untuk mengekalkan kelestarian ni ialah menimba ilmu. Kalau cikgu sekarang pada 44, mungkin cikgu cuma ada ijazah sarjana muda.
teruskanlah dengan kesarjanaan. Ambil pula khusus untuk meningkatkan kelayakan akademik. Ambillah khusus untuk hingga mencapai tertinggi, mendapat peringkat doktor falsafah. Kalau let me say in English, it's not about the degree, but it is about the thought process you gone through in order for you to come up with whatever thesis you're focusing. Jadi dalam kita menuntut ilmu, bukanlah kerana sekeping kertas ataupun sijil tersebut, tetapi apa yang penting ialah semasa proses kita menambah kata sijil lah ya, kita akan berjumpa dengan rakan-rakan yang baru. Kita akan berkolaboratif dan membuat jaringan kerjasama dengan orang lain. Dengan adanya jaringan kerjasama dan berkolaboratif dengan rakan lain selain daripada mereka yang ada dalam bilik darjah kita atau sekolah kita, kita akan mendapat pengalaman-pengalaman yang baru. Bahkan semasa COVID ini, tak pernah terfikir oleh kita untuk melihat webinar antarabangsa. Tetapi apabila berlakunya COVID, kita semua berperanan untuk mengikuti webinar peringkat antarabangsa bersama ada UNESCO, World Bank, SIMIO, UNICEF secara percuma. Itu memberikan kita satu insight ataupun sudut pandang yang berbeza bagaimana kita hendak mendidik anak-anak kita. Dan juga ambillah peluang membuat jalinan kerjasama dengan kumpulan-kumpulan guru cemerlang yang lain, kerana setiap orang ada keistimewaannya. Tidak salah kalau kita mengambil idea dan kita buat inovasi ikut acuan kepakaran kita, ya. Yang salah piagat. Tapi kalau kita innovate, tak salah, kerana apabila kita buat inovasi adalah untuk kita membawa ke arah kebaikan, satu improvement, satu penambahbaikan yang sesuai dengan keperluan anak didik di dalam bilik darjah kita. Jadi seterusnya, seorang guru cemerlang harus memperlihatkan hasil kerja beyond expectation, ya, kerana sekarang ni kita boleh dapat ilmu dalam dunia global ni dengan kita membuat penggembaraan dalam alam maya. You explore the global through the nets. There's a lot of good things that is being shared inside the internet, ya. Sebenarnya internet ni ada two sides of the coin. Ada yang baik, ada juga yang tak baik. Yang tak baiknya kalau kita guna internet untuk menghentam orang, untuk membuat viral, untuk menentang dasar-dasar kerajaan, itu tak baik, ya. Tetapi kebaikannya ialah kita dapat mencari bagaimana orang lain berusaha untuk memudahkan anak didik memahami sesuatu topik, bagaimana orang lain buat untuk melestarikan alam ini, ya. SDG, Sustainable Development Growth yang dipelopori oleh kumpulan UNESCO, ya. Jadi untuk pegawai yang nak naik ke tinggi lagi, kita juga kena buat muhasabah diri. Saya pun kena muhasabah diri. Apa yang saya dah buat tapi mungkin belum mencapai, apa yang saya dah buat capai lebih, apa yang saya dah buat tak mencapai. Jadi seorang yang cemerlang muhasabah, buat refleksi, lihat di mana yang kita kena buang, tabiat-tabiat yang kita kena buang, tabiat yang kita kena kurangkan, perkara baru yang kita buat baik yang kita kena boleh buat penambahkan, atau ilmu baru yang kita cari. Contoh kalau saya lah, saya kena kurangkan keluarnya bahasa logat utara. Itu kelemahan saya. Jadi kalau saya bertutur dengan halayak ramai menggunakan logat utara, kebarangkalian apa yang saya nak sampaikan kepada umum
mungkin ada yang tak faham. Contohnya lah perkataan pak penakan, anak penakan. Orang utara faham pak penakan, anak penakan. Kalau orang selatan, penakan tu apa? Panakan ke? Jadi benda yang berbeza. Jadi saya kena guna bahasa yang standard, ya. Bapa saudara, anak saudara, sedangkan artinya sama. Penakan tu ialah, jadi itulah juga yang perlu dibuat oleh guru, ya. Jadi tak dapat tidak, setinggi mana pun grade jawatan kita kena buat kajian tindakan dan buatlah penulisan yang berterusan. Kerana penulisan itu dapat dikongsikan kepada orang ramai dan lebih ramai lagi dapat manfaat daripada penulisan kita. Bila kita menulis kajian kita tu, pertama kita dapat mengurangkan orang mengulangi kesalahan yang kita pernah buat. Kan, bila kita buat kajian tu pasti ada benda kelemahan yang kita tak boleh ulang. Kita nyatakan ini pada ni kalau kita buat inilah natijahnya. Tapi kalau kita buat A, mungkin kita tak dapat apa-apa. Kalau kita buat B, mungkin kita dapat 50%. Kalau kita buat C, mungkin kita dapat 70%. Buat D, mungkin dapat 100%. So, perkara yang kita buat adalah harian kita tu, kita kongsi supaya rakan pendidik dalam negara kita ni tidak mengulangi kesilapan yang telah kita temui. Ya, begitu juga bila kita membaca hasil kerja usaha pendidikan orang lain, supaya kita dapat pengajaran, kita tak ulangi kelemahan yang ada dalam sistem yang pernah orang lain tempuhi. So kita mengurangkan kos di situ, ya. Dan satu perkara yang tak kurang penting, bina keupayaan untuk menyampaikan buah pemikiran, komunikasi yang berkesan, kesantunan berbahasa. Okey, kesantunan berbahasa itu penting, kerana kalau kita ada idea yang bagus, kalau kita sampaikan dalam intonasi yang tak kena, nanti orang anggap kita tengah meletir atau marah orang. Tapi kena intonasi yang baik, gaya bahasa yang betul, ya, komunikasi yang berkesan dapat mengurangkan jurang, ya, the gap antara tahu dengan tidak tahu, ya. Dan satu perkara lagi, sebagai orang yang cemerlang, kita kena bangunkan lain-lain kumpulan rakan-rakan untuk bersama-sama kita masuk ke laluan cemerlang, ya. Jangan cemerlang seorang-seorang, penat kita nak buat kerja. Tapi kalau cemerlang ramai-ramai, kita ada pasukan pemikir yang ramai, itu kan lebih baik berjemaah, ya, berjemaah untuk kebaikan. Kerana apabila kita buat yang baik, dia akan jadi buah mulut pemikir, percakapan, bukan saja di peringkat sekolah, peringkat daerah hingga peringkat kebangsaan. Ya, kalau kita dengar antara ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kita memberi tahniah kepada Cikgu Lee Soim, Cikgu Nur Helmi, ya. Ini guru-guru cemerlang yang sentiasa mencari usaha untuk membuat penambahbaikan, sampai sehingga yang amat berhormat Perdana Menteri pun kenal guru-guru ni, kerana mereka pun seperti cikgu juga, bermula sebagai guru biasa-biasa tetapi konsisten, ya, membuat sesuatu untuk mendatang kebaikan. Akhirnya tanpa mereka perlu mendabik dada, pengurusan tertinggi di Malaysia pun kenal, hingga peringkat antarabangsa pun tahu, hingga masuk International Global Award Teachers. Jadi macam-macam orang tahu. Jadi sebagai guru cemerlang, anda kena ada wawasan apa yang hendak diberi kepada masyarakat, anak didik, if I say in English, to the body of knowledge, to the skill, to the being professional in a way that you develop others in English. So kita ni, pertama sebagai seorang pendidik, jiwanya ialah jiwa yang murni, hendak berkongsi segala ilmu dengan setiap orang, sama ada anak didik maupun rakan pendidik dan juga warga pendidik seluruh negara.
Kerana jiwa murni inilah akan menguntungkan masyarakat Malaysia. Yang kita tak nak ialah perangai ketam. Ketam apabila dia hendak naik, dia tarik ketam yang lain. Nak panjat, dia tarik ketam yang lain. Itu tak bagus. Itu yang kita tak nak berlaku di kalangan guru-guru kita. Kalau hendak naik, naik sama-sama. Nak berjaya, sama-sama berjaya. Okey? Jadi, untuk berjaya, walaupun cikgu hanya seorang guru, bukan pemimpin sekolah, tapi cikgu boleh mempengaruhi pentadbir di sekolah untuk menyokong usaha baik cikgu. Itu yang dikatakan tadi, perlu ada komunikasi dan kongsilah wawasan cikgu, visi cikgu, ke mana cikgu nak pergi dengan anak-anak cikgu dengan rakan pentadbir supaya tidak tersalah, anggap tidak tersasar daripada harapan dan hasrat Kementerian Pendidikan. Jadi, ciri-ciri kecurangan ini perlu ada pada cikgu. Kesantunan berhasa, berjiwa besar. Kalau saya salah satu perkara yang saya kata, think big, memikirkan besar tapi mengorakkan langkah yang kecil-kecil untuk mencapai kepada yang besar. Sentiasa menginginkan ilmu-ilmu yang baharu, mencari ilmu-ilmu baharu, membuat jaringan kerjasama dan jalinan kerjasama dengan rakan-rakan setugas ataupun dengan pihak-pihak lain, ya, selain daripada Kementerian Pendidikan. Dan paling penting ialah kita juga mendapat kepercayaan dari komuniti ibu bapa. Jadi, guru yang cemerlang melaksanakan tugas yang baik adalah selari dengan aspirasi sistem pendidikan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Terima kasih Doktor. Saya tertarik tadi dengan teori Doktor tentang 3H. Okey, baiklah. Doktor telah berkongsikan tanggungjawab guru cemerlang sebagai individu yang perlu berusaha untuk mengekalkan kelestarian mereka. Bagaimana pula peranan BPG dalam menyokong usaha guru cemerlang untuk mengekalkan kelestarian mereka dalam laluan cemerlang? Soalan yang sangat menarik. Pertama, BPG dah keluarkan dokumen ni. Plan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan. Plan ini mengaturkan gerak langkah bagaimana cikgu bermula sebagai guru permulaan dan akhirnya menjadi guru ataupun pegawai yang cemerlang. Kalau kita lihat kepada yang ini, ya, kita ada guru permulaan pada grade 41, kita ada guru beraspirasi pada grade 44 iaitu penggerak. 44 ni penggerak, ya, orang cemerlang 44 ni penggerak. Pada grade DG 48, cikgu akan menjadi orang yang kompeten, orang yang membimbing, orang yang akan mentor orang lain. Pada grade 52, cikgu pula akan jadi peneraju perubahan. Sentiasa memikir bagaimana nak berubah ke arah perbaikan. Pada grade 54, cikgu akan jadi pemikir strategik. Dan pada grade Jusa atau Hasi, menjadi pemikir yang holistik. Tadi saya bercakap tentang think big strategy. Jadi think big strategy ni daripada awal kena tanam semangat untuk jadi orang yang berjaya, bercita-cita tinggi. Nak menggapai matlamat yang tinggi tu, kita mula satu persatu daripada grade 41 hingga naik 44 dan seterusnya. Baik. Sebagai seorang yang nak ngekalkan kelestarian, sudah pasti cikgu kena mencari kursus-kursus yang bersesuaian dengan cikgu. Kalau permulaan, kursus asas.
Ya, kebanyakan guru dah ikuti, iaitu program transformasi minda dan program pembangunan guru baharu. Ya, yang mana cikgu akan dibimbing, ada mentor dan akan dipantau oleh sama ada pengetua atau guru besar dan juga rakan guru senior. Lepas tu cikgu kena bangunkan kempen kompetensi. Itu yang saya cakap tadi tu. Yang mana cikgu carilah ijazah kesarjanaan. Do your masters, do your PhD. Itu ialah peningkatan akademik. Selain dia kata peningkatan akademik, kita kena buat peningkatan ilmu, peningkatan pengetahuan, memperkayakan apa yang kita ada. Itu satu. Lepas tu kita pula mencari kursus-kursus elektif. Apa yang elektif ni? Elektif ni lah yang mana kita senang dapat. Iaitu mengikuti pelbagai kolokium, seminar, webinar, bicara profesional, bicara narratif di mana saja. Dan ini semua kita rekod dalam sistem SPLKPM, Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan SPLKPM ini nanti pula dimasukkan datanya dalam Sistem Guru Malaysia, di mana di situ akan bangunnya profil cikgu. Ya, profil cikgu sebagai seorang pendidik. Ya. Jadi di sinilah pada peringkat tahap kompetensi dan elektif inilah yang mana kita nak cikgu bangunkan diri cikgu, cikgu bangunkan rakan-rakan guru dan cikgu bangunkan anak-anak didik cikgu. Saya tengok pada guru-guru yang berjaya, mereka bukan saja pandai membuat blog, mereka ajar pula anak-anak didik mereka buat blog. Bukan mereka saja yang pandai buat video, tetapi mereka ajar pada anak-anak murid bagaimana nak buat video. Dan di akhirnya anak murid pula yang menghasilkan video persembahan, di mana cikgu boleh pakai video ini untuk bahan bantu mengajar cikgu. Jadi sebenarnya an idea generates more idea. One good deed creates more good deeds. Ya, ia berterusan. Dan of course seterusnya ialah pelengkap. Pelengkap ni cikgu boleh ikuti kursus-kursus eksekutif yang ditawarkan oleh pelbagai pihak, sama ada di IPG, IAB ataupun oleh Simeo Inotech dan pelbagai orang lain lagi, atau mengikuti seminar-seminar ataupun kursus-kursus dalam talian yang dibuat oleh tempatan ataupun pihak antarabangsa. Ya, jadi ini adalah gerak kerja yang mana cikgu kena buat. Tak boleh tunggu diarah. Sebagai guru, kita tak boleh tunggu diarah. Okey, bagaimana kita nak menyumbang kepada negara pada pihak yang atas? Kita ada kumpulan guru cemerlang, kita ada tim cikgu tube, kita ada tim digital teachers dan sebagainya. Jadi ambillah peluang untuk bersama-sama kumpulan-kumpulan ini untuk mencari ilmu dan berkongsi ilmu. Baik. Untuk BPG bahagian profesional guru atau B professionally grade ingin menyediakan satu wadah untuk cikgu berkarya. Untuk cikgu berkarya, saya yakin cikgu yang ada di luar sana memang dah bahasa utara, memang selama ni memang dah buat kajian tindakan. Kajian tindakan itu cikgu perhalusi, cikgu cari ruang dan peluang untuk kongsi dalam mana-mana jurnal, kongsi dan bentangkan dalam mana-mana seminar dan kolokium. Itu sebagai yang kata untuk mencari pengalaman dan lebih beruntung. Bonus kalau pembentangan cikgu tu orang beri pengiktirafan, sama ada peringkat emas atau perak ataupun gangsa, ya. Tapi yang penting ialah pengalaman cikgu menghadiri
seminar atau keluarga ini untuk cikgu berkenalan pula dengan persona-persona cemerlang yang lain. Itu yang penting. Ya. Dan yang tak kurangnya apa yang BPG buat ialah mulai tahun ini kita akan adakan karnival. Karnival apa? Karnival Pesta Muda-Mudi? Bukan. Karnival kumpulan inovasi. Ya, KIK. Jadi di sini karnival, bila kata karnival kumpulan, dia kerja akan bersasukan. Kalau kerja seorang-seorang mungkin kita malu, kita takut, tapi bila kita kerja pasukan, kita saling melengkap antara kita dengan rakan pasukan kita yang lain. Kita akan dapat melihat, melengkap apa kekurangan akan ditegur oleh kawan, apa yang kita idea, kita boleh tambahkan idea pada apa yang kawan kita buat. Jadi bila kita masuk bersama-sama, we win together. Okay? Kerana dalam dunia pendidikan tak mungkin satu orang guru dapat mengubahkan seluruh perkara kalau bukan dengan kerjasama. Kerana kerjasama bersama rakan pendidik, kerjasama dengan pentadbir, kerjasama dengan anak didik, dan tentulah disokong pula dengan pasukan ibu bapa, PIBK. Jadi ini semua merupakan perkara-perkara yang sangat penting. Jadi kita nak galakkan semua guru untuk tahun ini, tolonglah masuk dalam pertandingan ataupun karnival KIK anjuran BPG. Dan pada masa yang sama sekarang ni sedang dalam tawaran ialah guru cemerlang. Cikgu, ramai-ramailah minta untuk jadi guru cemerlang. Jawatan guru cemerlang tak terisi ni berpuluh ribu. Yang mintanya tak sampai 1,000. Jadi kalau tak minta dah tentu tak dapat. Kalau minta peluang 50-50. Kalau kali pertama tak dapat, tak apa. Itu sebagai ambil peluang pengalaman baru. InsyaAllah kalau kita buat secara berterusan dengan iltizam untuk menambah baik perkhidmatan yang kita sampaikan pada anak didik, insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi selepas jadi guru cemerlang, ada perkara lain pula. Hadiah latihan persekutuan. Perkara ini juga diuruskan oleh BPG. Dan kalau cikgu merupakan guru cemerlang, keberangkalian, the possibilities of you getting that scholarship is good. Kerana cikgu dah buktikan cikgu orang cemerlang. Kerana apabila kita menghadiahkan beasiswa, hadiah latihan, kita mahu orang yang mengambil ataupun diberi duit rakyat ni, hadiah beasiswa ni duit rakyat ya, dapat menyelesaikan pengajian dalam tempoh masa tertentu. Jadi untung ni. Dan orang yang dah cemerlang juga sentiasa dalam radar perhatian sama ada peringkat PPD, JPN atau KPM atau SIP atau SIC Plus untuk dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke jawatan-jawatan yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya itulah satu kelebihan ya. Yang kena direbut oleh guru. Tapi ingatan saya lah, naiklah bersama-sama, berjayalah bersama-sama. Jangan tikam belakang, jangan cantas peluang orang. Sama-sama menempa kejayaan, sama-sama mencari kecemerlangan dan kegemilangan. Kegemilangan ni adalah untuk anak didik. Kecemerlangan ini untuk anak bangsa. Bagi kita sebagai pendidik, kecemerlangan kita ialah kepuasan apabila kita menyampaikan ilmu, ilmu itu dapat diguna dan dimanfaatkan oleh umat sejagat. Terima kasih Doktor. Para hadirin sekalian, nampaknya kita sudah berada di penghujung sesi rancangan pada petang ini. Sebelum kita berakhir, saya ingin bertanya lagi kepada Doktor, apakah hasrat dan harapan Doktor sendiri kepada semua guru cemerlang di luar sana, khususnya berkaitan dengan
kelestarian kecemerlangan. Jadi bagi saya rasa puas hati kerana saya nak share sikit pengalaman bertugas saya. Sebagai seorang pendidik yang mengajar jauh di Sabah pada satu ketika dulu dalam jerit perih sebagai guru permulaan, ini sebenarnya satu pengalaman yang tak dapat dijual beli. Kerana di situ bila saya berada jauh di tanah seberang, saya mengisafi apa itu erti kemiskinan. Okey. Dan apabila saya bertugas ke Semenanjung, saya menghargai kerana di Semenanjung ni banyak perkara yang lebih mudah berbanding dengan rakan-rakan kita yang dan anak-anak didik kita yang berada di seberang sana. Seterusnya apabila saya berkhidmat di bahagian BPPDP, ya, rancangan pendidikan, dasar pendidikan, itu memberikan saya satu pemikiran big picture. Bila big picture ni kita dapat menyelami apa yang kementerian dan kerajaan hasrat. Hasrat kerajaan dan kementerian ialah untuk supaya anak bangsa kita ni bebas dari dibelenggu oleh social status yang tidak memberangsangkan. Jadi sebab itu kita ada equity and access. Setiap murid ada hak untuk menuntut ilmu. Setiap murid patut diberi peluang yang sama. Jadi yang memberi peluang, yang memberi hak tu adalah kita pendidik. Okey. Seterusnya bila saya berada di sana, saya dapat pula peluang mengikuti kursus atau bersama-sama forum di peringkat antarabangsa. Saya melihat pula bagaimana negara lain membantu anak bangsa mereka yang tidak bernasib baik. Jadi wujudlah sekolah bimbingan jalinan kasih untuk gelandangan, untuk beri peluang kedua bagi anak-anak yang terintang, ya, nasibnya kerana keadaan ekonomi atau status keluarga mereka. Kesian pada mereka, mereka tidak diminta dilahirkan dalam keadaan yang begitu terintang, tetapi itulah sebenarnya yang telah diduga oleh Allah kepada kita sebagai pendidik. Nak fikir tak bagaimana nak bagi penambahbaikan pada orang. Okey, tak kurang juga apabila kita pergi kawasan pedalaman, tak kurang lagi anak-anak selepas menamatkan pendidikan pada sekolah rendah tidak dapat pula meneruskan pada sekolah menengah. Itu satu lagi cabaran. Bukan mereka tak nak pergi, sekolah yang ada tu beratus kilometer jauh. Mereka tak mampu nak bayar tambang nak pergi ke sekolah tersebut. Jadi kita kena fikirlah, bawalah pula kepada sekolah komprehensif 9 tahun. Bawa pendidikan sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3 ke sekolah rendah untuk mengurangkan bilangan anak didik yang tercicir pada peringkat menengah dan rendah. Dan apabila saya datang ke BPJ, saya amat teruja kerana di sinilah untuk peluang untuk saya menjadi be professionally great. Mana-mana guru ni boleh menjadi lebih profesional, lebih mulia, lebih teruja. Tetapi dalam konteks lain, kita ni sebagai penjawat awam, kita walaupun bebas kata bersuara, tapi kita ada batasan-batasannya. Kita kena ikutlah tata kelakuan dalam penjawat awam. Jadi kepada semua guru, semoga berjaya, buatlah kerja dengan ikhlas, dan saya doakan anda semua terus cemerlang untuk mencemerlangkan anak bangsa kita. Mudah-mudahan Malaysia ni duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Terima kasih. Terima kasih Doktor atas penerangan yang cukup jelas. Sebelum kita berakhir, saya ingin memberikan sebuah pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta.
Terima kasih kepada yang berusaha Dr. Ajar Rozia binti Abdullah, Pengarah Bahagian Profesionalisme Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, di atas kesudian beliau meluangkan masa untuk sesi wacana ilmu pada hari ini. Semoga semua guru cemerlang dan bakal-bakal guru cemerlang di luar sana dapat memanfaatkan sesi wacana ilmu pada hari ini dan menjadikan sesi ini untuk mereka terus meningkatkan kecemerlangan dalam profesi keguruan dan kerjaya mereka sebagai seorang guru. Terima kasih juga kepada semua yang mengikuti rancangan ini di lokasi masing-masing secara maya. Sehingga bertemu lagi, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu semula, jumpa lagi. Kami, Guru Cemerlang. 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 Kami Guru Cemerlang. Kami, Guru Cemerlang. Kami, Guru Cemerlang. Cemerlang. Kami, Guru Cemerlang. Anda bila lagi?